بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Terima kasih Tuan Imam, Ustaz-Ustaz Imam-Imam Muda Alhamdulillah. Yang saya hormati kasih-kasih keluarga dan kawan mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur kita pada yang pertama takbir. Takbir itu zero. Tak dapat lah semua ya. Contoh yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sedang dimahami dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sekarang berada pada penghujung pada bulan Syaban ini, dan kita tak sabar-sabar menunggu untuk mendapat dan menerima kedatangan tetamu yang sangat istimewa yang kita sebut sebagai Ramadan Al-Mubarak. Sesuatu benda yang kita nak sambut, sesuatu benda yang kita nak dapat, sesuatu benda yang kita duk tunggu-tunggu ni, sepatutnya kita rasa seronok, sepatutnya kita rasa dalam keadaan tak sabar. Tapi banyak orang yang boleh sambut lebih sedihnya sekarang adalah Piala Dunia. Ya, Piala Dunia sibuk berbulan-bulan sampai mati. Di China meninggal dunia sebab terlalu berjaga marah. 3 orang meninggal, 5 bola. Jadi di Malaysia tu Allah. Tengok siang malam minat benar dia. Macam lah yang main 3-4 sekali dia. Ya, macamlah Sepanyol tu sepupu dia yang main. Tapi itulah yang setengah-setengah manusia ambil perang, ambil tahu. Kita ni tuan-tuan, kalau nak sambung nanti, Masya Allah, sibuk cari orang buat kelamin berbulan-bulan. Nak cari caterer tu saja, bercaterer-caterer kita carinya. Sampai boleh buat food test lagi. Mana yang sedap, mana yang pergi cari hotel lagi. Hotel mana yang boleh ada dewan yang menawarkan package perkahwinan yang bagus. Kalau di kampung-kampung, bekas bunga telurnya dia buat sendiri. Bulan-bulan duduk bersila buat bekas bunga telur. Sampai dia puasai macam ni. Sebab nak menyambut menantu. Jadi begitulah kita bila nak menyambut orang, bila nak menyambut menantu, bila nak menyambut tetamu, Masya Allah, kita bersungguh-sungguh. Tetapi apa yang berlaku bila nak sambut Ramadan? Ramadan lagi besar daripada menantu. Ramadan lagi besar daripada Piala Dunia. Ramadan lagi besar daripada tetamu. Ramadan lagi besar daripada perkara-perkara biasa-biasa. Ramadan adalah perhiasan kepada segala bulan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Maka apa yang kita buat malam ini, apa yang kita buat sebelum ini untuk menyemarakkan perasaan sambutan kegembiraan dengan kedatangan Ramadan. Alhamdulillah. Tahun depan kita ubah 6 bulan sebelum Ramadan, kita dah buat sambutan. Macam mana nak sambut Piala Dunia 6 bulan? Rio benda tu. Macamlah Malaysia main. Malaysia nak main apa tuan-tuan dengan Palestin pun kalah. Kalau kalah dengan Singapura tu boleh kalah tuan-tuan. Ini Palestin pun kena 2-0 kan. Jadi kita main untuk kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di atas meja saya ni ada bunga tiruan. Walaupun dia bunga tiruan, dia adalah perhiasan untuk meja saya. Air mineral kita ni tuan-tuan, nama dia botol mineral. Cantik tulisan dia, lawa tulisan dia, perhiasan dia tulisan dia. Perhiasan dia ialah apa-apa yang mencantikkan dia. Dengan sebab cantik tu orang pun beli air mineral. Ibu-ibu pun ada perhiasan masing-masing. Cuba tengok pada tudung. Tudung ni kalau tak hilang pun lawa lah. Tidur siang malam dekat baridau nak beli tudung. Subhanallah. Makan penuh baridau ni.
tak benar. Tapi dengan sebab di bumbunya lebih bertambah-tambah cantiklah dulu itu. Itulah nama perhiasan. Perhiasan di tuan-tuan, meja ni dah cantik. Tak bubuh alas meja pun cantik. Bila bubuh alas, lagilah cantik. Itulah namanya perhiasan. Perhiasan ini benda yang bagi mencantikkan dia, menghebatkan dia. Di dalam dunia ini tuan-tuan, Allah juga berhias. Allah juga menghiaskan dunia. Allah kata wazayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Langit itu dah hebat. Allah hias lagi cantik lagi. Allah hias dia dengan apa? Dengan kawakib, dengan nazi'at, dengan an-najm. Allah hias dengan bintang-bintang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, langit itu hebat. Khalaqas samawati bighairi 'imad. Diciptakan langit tanpa ada tiang. Tuan-tuan jangan takut, langit tak akan runtuh. Jangan takut. Yang takut lampu ini buat dia jatuh atas kita, syahid tuan-tuan. Langit tak akan keluar dalam surat khabar, tak akan keluar dalam buletin utama. Sekeping langit dilaporkan runtuh di Taman Turut Ismail. Ketika ceramah agama dia ada di masjid di taman tersebut. Turut cedera penceramahnya. Kata dia, tobat lahum tak ada tuan-tuan. Kalau ada pun kiamat. Itu hebatnya langit. Tak ada siapa yang boleh sampai ke langit. Nabi Muhammad sampai. Manusia biasa macam kita ni tuan-tuan tak sampai. Tak sampai. Rekod yang paling tinggi orang macam kita yang biasa-biasa ni sampai, hanya sampai di bahagian kaki langit. Dia saja yang pernah sampai. Kita balik buka buku rekod, dia sebut nama dia Uso, Siso dan Sani. Mereka pernah sampai 3 orang. Sampai mereka tulis lagu, masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari peluk. Dia orang saja pernah. Macam mana untuk kaki langit itu tuan-tuan tanyalah kepada perkataan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah jadikan langit itu cukup hebat. Rezeki di langit lebih mewah daripada rezeki di bumi. Tuan-tuan nak jadi kaya, pergi kerja di langit. Gila ke apa ustaz? Penceramah mana orang panggil? Cuba tuan-tuan tengok orang yang kaya-kaya dalam dunia, dia kontrol apa? Dia kontrol handphone, dia kontrol telekomunikasi. Dia paling kaya dalam dunia. Dia kontrol internet, dia paling kaya dalam dunia. Dia kontrol Facebook, dia paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan kontrol apa? Remote control tak kaya. Asyik rosak dia remote. Cuba kita tengok orang yang buat kapal terbang, sebiji kapal terbang saja 100 juta tuan-tuan, 700 juta, 600 juta. Nak dapat 600 juta buat saya kancing berapa biji tuan-tuan. Jenuh buat tak cukup lagi 700 juta. Tuan-tuan nak jadi orang kaya, buat kapal terbang tambah mewah, kompok berlaku tuan-tuan. Everyone can fly, semua boleh terbang. Jadi kaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jadi kaya, main bola di langit. Main bola di Brazil, tapi orang beli siaran bola, disiarkan daripada satelit, dihubungkan ke seluruh dunia. Berapa juta untung tuan-tuan? Bilion tuan-tuan. Sebab itu kalau PNS nak kaya, Sanggadi nak kaya, pasukan Perak nak kaya, pastikan permainan mereka ditonton di langit. Agak-agak siapa nak tengok Perak lawan Sanggadi? Yang ini sebab itu yang kaya siapa dia? Yang kayanya ialah Manchester United, yang kayanya Manchester City, yang kayanya Chelsea, Barcelona, Real Madrid. Sebab permainan mereka ditengok di langit, disiarkan di seluruh dunia. Hebat tuan-tuan langit. Sebab itu siapa yang nak jadi hebat, bekerjalah dengan teknologi langit. Bekerjalah, kontrollah langit. Dia akan jadi hebat. Dia boleh menguasai negara.
bila dia mempunyai jet, fighter jet yang sangat hebat, dia mempunyai teknologi yang sangat hebat, dia akan jadi orang hebat. Apa nama dia? Langit. Sebab itu tuan-tuan, buka dalam Quran, ayat langit lebih awal daripada ayat bumi. Buka Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jarang Allah sebut bumi baru langit. Allah sebut langit dulu, baru Allah sebut bumi. Menunjukkan langit sangat hebat. Tuan-tuan, handphone kita teknologi langit, tak payah ada wayar. Semua orang boleh cakap sekarang teknologi langit. Bayangkan malam ni semua datang bawa handphone, ada wayar, daripada rumah sampai ke masjid. Agak-agak bila nak balik tuan-tuan? Sampai ke subuh tak balik lagi untuk selesaikan masalah wayar yang beli kat kaki dia. Mana pula wayar aku ni? Allah ni maha bijaksana tuan-tuan. Sebab tu kita jadi maju. Kita kena jadi maju. Bagaimana nak jadi maju? Kontrol lagi, insya-Allah jadi maju. Apa yang Allah hias pada langit supaya langit nampak cantik? Bintang. Allah sebut terang-terang dalam Quran, bintang. Sebab tu semua manusia bila nak jadi cantik, nak jadi hebat, dia letakkan bintang. Bawa bintang. Hotel kau berapa bintang? Tak ada bintang. Hotel tu berapa bintang? 5 bintang. Pernah kita sebut hotel tu 5 kali. Tak ada. Dia sebut bintang. Awak nak ke mana ni? Nak ke istana. Maksudnya ada anugerah, darjah dan bintang kebesaran. Ada disebut darjah dan batu kebesaran. Tak ada tuan-tuan. Bila sebut yang bintang semua hebat. Sebab tu tuan-tuan, bintang ini mencakupi apa? Bulan, matahari, bintang. Semua letak di atas. Yang hebat-hebat ni semua letak di atas. Bulan letak di atas. Sebiji bulan, waktu malam menerangi kegelapan, dengan cahaya malam itu orang jadi tenang. Sebab itu tuan-tuan, ambil iktibar daripada bulan. Jadilah orang yang menenangkan kegelapan orang lain. Jadilah diri kita ni macam bulan, menenangkan orang lain. Tuan-tuan tengok bulan, rasa tenang. Tuan-tuan nyanyi lagu pasal bulan tu tenang. Mana ada lagu tentang bulan yang tak tenang? Di waktu malam bulan menambah tenang, sunyi damai, hai damai sekelilingku. Nampak? Bulan dan juga tenang. Mana ada lagu tentang malam, mana ada lagu tentang bulan yang tak menolongkan kita? Semua bulan seronok. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Tenang. Itu asalnya lagi Hindustan. Dia rati biki-biki, dia mesti dicari, letak di situ. Sebab itu tuan-tuan, jadilah bintang menunjuk arah pada orang. Jadilah bulan menghilangkan kesusahan orang lain. Jadilah matahari sirajan munirah yang memberikan cahaya kepada orang lain. Allah suruh letak di situ. Langit itu hebat sebab bintang-bintang di bawah itu hebat. Yang kedua, hari ini hari Jumaat dan masuk hari Sabtu, tuan-tuan. Saya dikira hebat enggak? Ya, subuh mayang dekat Kuala Terengganu. Apa nama? Subuh dekat Kuala Berak. Mai semayang Jumaat Kuala Terengganu. Mai maghrib mayang dekat TTDI. Kira ada. Oh, jauh saja jalan. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat. Sekarang dah masuk hari Sabtu dah. Orang putih tunggu sekali pukul 12 baru masuk. Kita maghrib tadi dah masuk dah. Sebab tu kita buka puasa maghrib. Kita buka puasa ikut maghrib. Cuba buka puasa pukul 12 lah. Tak nak pula maghrib buka puasa. Dah hari puasa maghrib lah. Tandai adalah ikut puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari Jumaat adalah perhiasan kepada 7 hari di dalam seminggu. Dalam seminggu ada 7 hari, ada sehari yang hari lain tak boleh lawan.
hari Jumaat. Istimewanya hari Jumaat, Adam diciptakan. Istimewanya hari Jumaat, Nabi Adam dimasukkan dalam syurga. Istimewanya hari Jumaat, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Besok hari Sabtu, confirm tak kiamat. Tuan hari dia besok. No. InsyaAllah tak kiamat. Istimewanya hari Jumaat, tuan-tuan. Subhanallah, ada sembahyang khusus nama dia solat Jumaat. Besok tak boleh buat. Jumaat saya boleh buat. Hari Ahad tu jangan buat. Walaupun datang kuasa masjid telah bersetuju menukar hari Jumaat, solat Jumaat ke hari Ahad selepas bermusyawarah. Jumaat bawa cadangan tuan urusi. Tidakkah kita mencadangkan supaya kita tukarkan sembahyang Jumaat ke hari Ahad? Sebab saya melihat bahawa hari Jumaat ini ritual, hari hakiki. Jadi saya rasa masyarakat boleh terima pendapat saya. Pengurusi jawab negara kita, negara demokrasi, biarlah kita bermusyawarah. Semua ada jawatan kuasa dekat tangan. Tukar ke hari Ahad tu nama dia tu kan Bapak Bina, nama dia tu kan. Sibuk macam mana pun hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Hari lain tak ada sembahyang Jumaat. Hari Jumaat adalah hari raya mingguan. Sunat berpakaian dua helai pada hari Jumaat. Satu pakaian bekerja, satu pakaian khusus untuk solat Jumaat. Bila sebut tentang sembahyang Jumaat, man mata yaumal Jumaat aw lailataha atqun min azabil qabri. Siapa yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat, dia bebas, lepas dia daripada siksaan kubur. Ada orang kata, Ustaz, itu hadis No'i. No'i tak No'i itu, No'i kita ambil iktibar. Mati hari Jumaat, lepas siksa kubur. Ini masalah saya, Ustaz. Masalah apa? Kawan saya langsung tak semayang, Ustaz. Begitu? Dia meninggal ke Jumaat, Ustaz. Dia ada masalah. Masalah ni, Ustaz. Dia langsung tak semayang, Ustaz. Ya? Langsung tak semayang, Ustaz. Apa masalah dia tak semayang? Tak lepas sesuatu. Sudah mati hari Jumaat. Ialah masalah. Salahnya tu imam saya meninggal Rabu. Tu imam kamu meninggal Rabu, bapak kamu meninggal hari Selasa, mak kita meninggal hari Isnin. Pun salahnya Nabi Muhammad pun meninggal hari Isnin. Baik kita hari apa pun lepas sesuatu. Dia tak kira kita mati hari apa. Dia kira kita ni baik atau tak baik. Tadi saya cakap kalau mati hari Jumaat lepas sesuatu, itu keberkatan hari Jumaat itu, bukan keberkatan kawan kamu yang tak sembahyang. Kalau kita orang baik, lepas sesuatu, jadilah orang yang baik. Salah satu cara nak jadi orang baik ialah puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Lepas sesuatu, jadi orang baik. Tuan-tuan, hari Jumaat sangat istimewa. Sebab apa? Sebab malaikat duduk di muka pintu pada hari Jumaat. Dia catat nama siapa yang datang sebelum imam naik di atas mimbar. Bila imam berada di atas mimbar, malaikat tutup buku. Orang yang masuk selepas itu namanya tak termasuk di dalam senarai kehadiran. Jadi sebelum tu imam naik atas mimbar, masuk ramai-ramai. Ini tidak duduk dalam kereta sebab dengan klasik nasional. Duduk di kedai makan, habiskan nasi dulu, pulau tu imam dah barakallah, baru dia masuk dalam masjid. Sembahyang sah tapi tak dikira sebagai orang datang, absent nama dia. Rugilah, tak dapat nama tu dibawa ke langit, tak dapat. Hari Jumaat ni tuan-tuan sangat istimewa. Sebab apa? Hari yang disunatkan baca suratul Kahfi. Istimewa yang baca suratul Kahfi. Kita baca Yasin boleh juga, tak jadi salah. Baca surah apa pun tak apa. Ustaz, makcik baca Qul Allah boleh makcik. Tak ada dia yang kata suratul Kahfi. Suratul Kahfi sunat, baca dapat pahala. Ada tu kalau makcik baca Yasin, baca Yasin pun pahala juga baca Quran. Yang sunatnya, yang dituntutnya, yang sunatnya apa? Al-Kahfi. Tapi macam baca Yasin boleh, bukannya haram.
Oh dapat kaya tak? Dapat. Oh, nak dia berkata tak boleh. Siapa kata? Kalau makcik baca suratul Kahfi angka salah tajwid buat apa? Baik makcik baca surah Yasin. Sebab makcik hafal surah Yasin. Tak tengok Yasin pun boleh baca kan? Ya ustaz, baca lah. Salah pun kita hari ni tuan-tuan. Bila baca Yasin kata bid'ah, salah pun. Tak baca Yasin malam Jumaat untuk tepi kata sokong. Tak baca Yasin tu haji bid'ah. Wah, betul lah tuan-tuan. Apa masalah kita bid'ah kejadah pun? Orang baca Yasin. Apa ustaz tu malam di 10 Syaban baca 3 kali? Apa saya baca 3 kali? Nasib baik kan di 10 Syaban. Rasa tu 3 kali. Kalau tak ada langsung tak baca. Janganlah kita sikit-sikit bid'ah. Sama banyak-banyak. Baca Quran, baca surah apa pun tak apa. Tapi baca dengan tajwid, warattilil Quran tartila. Yang tu dia kita pegang. Tuan-tuan baca suratul Kahfi boleh, baca di masjid tak sempat habis Isyak dah masuk, balik rumah sambung. Tuan-tuan boleh baca hari Jumaat, pagi Jumaat lepas subuh baca suratul Kahfi, apa masalah kan? Malam tadi baca Yasin, pagi besok kami nak baca suratul Kahfi. Nabi kata hari Jumaat tu pulanglah tuan-tuan nak baca bila. Bukan maknanya tuan-tuan nak baca lepas maghrib saja. Habis maghrib, habis Isyak tak ada baca dah. Apa pula begitu? Hari Jumaat tuan-tuan hari bersegak-segak. Sebab nama dia hari raya mingguan. Abang-abang datang masjid pakai jubah elok. Ini kadang-kadang pakai jubah Yaman yang tak ada butang, buka sini. Ada yang semayang macam itu tuan-tuan. Dia pakai jubah Yaman, jubah Mesir, tak ada butang. Balik ke umrah dia pakai semayang sah. Seluar dalam tak pakai, seluar jauh tak pakai, keplekat tak pakai, semacam ada jubah. Bila dia rukuk, terbuka lah depan tu. Tengah tu lah depan tu, agak-agak nampak tu. Dia rukuk dia pun nampak. Macam pun nak tengok tapi ni mana mana dia kata butang ni sangat penting ni. Jangan main-main dengan butang tuan-tuan. Wudu zinatakum 'indakum li masjid. Pakai lawa-lawa bila main masjid. Ni kita datang masjid hari Jumaat macam hari biasa. Allah suruh pakai cantik-cantik. Pakai samping pun tak boleh tuan. Baju Melayu kena lah pakai. Jadi saya samping saja. Aku balik dengan botol ni lah. Pakai lawa-lawa sunat. Cantik-cantik. Songkok cantik-cantik. Ini songkok. Di situ ada Milo. Di situ ada air sirap. Di situ ada teh lalat. Bekas kopi pun ada. Isteri dia tak meja. Dia pakai tegang. Relax semuanya. Astagfirullahaladzim. Hilang keberkatan Jumaat. Hari Jumaat istimewa sebab dia ada waktu mustajab berdoa. Bila ustaz di antara dua khutbah, imam duduk bersatu doa. Bila ustaz ada yang kata selepas maya asar hari Khamis nak masuk maghrib. Ada yang kata malam lepas maghrib. Ada yang kata malam sebelum maghrib. Ada yang kata tengah malam sebelum subuh. Ada yang kata lepas subuh. Biarkan dari kita doa banyak-banyak hari Jumaat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah ciptakan kepada kita untuk kita syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh. Kami akan bagi kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sampai habis ayat itu. Allah bagi pada kita syurga, Allah ciptakan kita syurga, dan perhiasan kepada syurga ialah bidadari. Perhiasan syurga bidadari. Syurga itu hebat. Tak dapat dibatin, tak dapat terbayang, tak pernah terbayang kenikmatan dalam syurga. Dalam syurga tak ada busuk-busuk. Ni kita main masjid, ya Allah, bau ni ketiak. Astagfirullahaladzim.
Dia duk jaga sunnah janggut, tapi sunnah wangi tak jaga. Jaga sunnah, jaga semua dah. Janggut tu untuk hang seorang, ketiak untuk ramai orang. Dia kena jaga sunnah yang ramai dulu daripada sunnah seorang. Oh, janggut dia tak, tekak saya bawa ni tuan-tuan. Dia pegawai kerajaan. Dia pegawai kerajaan. Simpan janggut. Uniform pula tu, simpan janggut. Pegawai kata tak boleh pakai janggut, kita uniform tak boleh. Beberapa ni sunnah Nabi 20 hari berjaya-jaya. Dia pun suruh saya jumpa dia. Kata, apa saya jumpa? Tuan-tuan pengarah lah jumpa dia. Kami tak ada ikut apa Ustaz. Dia duduk kat kaunter depan dalam jumpa Ustaz. Kereta blok BKI 3616. BKI 3616. Tuan-tuan, saya kata dekat dia, sunnah. Itulah nama dia sunnah. Buat dapat pahala, tak buat rugilah. Tapi kita boleh cari pahala yang lain. Walaupun kita tak simpan janggut, pasal kita kerja. Kalau abang tak simpan janggut, boleh kerja maritim, kerja TNM, bawai armada dan simpan janggut. Ini kita bahagian ni, kita pengalah. Kalau abang nak, nanti pencing buat. Dua macam mana ada undang-undang. Abang dah tahu dah dia tak disimpan janggut, yang abang minta kerja tu dah siapa. Abang buat, kalau abang tak selesai ni, abang pergi jalan. Duduk bahagian dalam penjagaan ni, susah pakai uniform. Boleh. Tapi abang nak pakai uniform, bertengkar-tengkar. Saya kata dekat dia, sunnah janggut ni sunnah juga. Tapi abang, ketik abang. Ni datang masjid ni, ganggu orang. Yang Allah kita betul ya semayang. Elok dah soli sunnah tarawih rakaatain. Allah. Tiba-tiba yang ketiak musuh ni makan sekali Allah. Agak-agak yang pertama ni dia Allah. Macam mana musuh aku ni? Tak nampak dia ganggu, dia buat niat juga. Daripada Allah boleh. Allah. Silap-silap orang batallah kita. Pasal apa? Sebab kamu tak jaga sunnah. Wangi yang bidadari dalam syurga tuan-tuan, sehelai rambut dia wangi satu dunia. Bidadari tak pernah disentuh oleh manusia yang lain. Azwajul mutahhar, isteri yang sangat bersih. Isteri kita siapa sentuh? Sebelum kita sentuh isteri kita, siapa sentuh? Jangan kata Ustaz, isteri saya nak lagu Ustaz, tak ada siapa sentuh Ustaz. Untuk bidan dah sentuh dia. Mula-mula dia beranak, ada siapa sentuh? Bidan kampung. Sikit lagi nak, sikit lagi nak, terang sikit nak. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Terang sikit nak, Allah dia sambung baby. Tu dulu punya bidan. Bidan sekarang sikit lagi. Aku bidan sekarang juga. Dulu pada hati kita. Tu yang bila besar minat jadi ustaz tu bukan. Orang yang mula pegang isteri kita bidan, nurse, jururawat, doktor. Lepas itu sama dia macam-macam. Makcik Nur pegang, mak saudara pegang, Tok Wan pegang, macam-macam pegang isteri kita. Baru kita pegang. Bidadari dalam syurga tak ada siapa pula. Dia tak tengok yang lain. Isteri kita dalam dunia dia tengok macam-macam. Apa? Tu macam orang. Apa? Tengok jiran kita tu apa bulu dah tu apa apa. Daripada pusat tu kita ada muka naik tu. Dia tengok lagi dia bulu apa pusat nak buat. Tu hak kita dalam dunia. Dalam syurga dia tak tengok lah. Dia tengok kita. Orang perempuan tu nak kata Ustaz, no, kalau lelaki-lelaki dapat bidadari. Ni macam makcik ni. Makcik dapat apa? Makcik kalau masuk syurga, makcik menjadi ketua bidadari dalam syurga. Makcik lah ketuanya. Ketua dengan anak buah mana hebat? Ketua wanita dengan etiket wanita mana hebat? Ketua wanita dengan macam ni tau. Memang curhat maknanya. Etiket begini tau. Dalam beg dia akan ripak, ada pinggang cawan semua. Bila hari
syurga namanya ketua bidadari. Ya Allah, masalahnya apa tak cantik Ustaz? Cuma tengok apa ni dah uban Ustaz. Dalam syurga tak ada uban kau. Semuanya cantik gila. Apa kita sekarang ni cantik pasal pakai telekong. Mana ni muka ni? Cuba balik rumah buka telekong. Udah macam kuarter ni yang rakyat. Berjelas-jelas putih ni. Ya Allah, itu yang suami lagi untuk dia makan. No, mama dia nasi kaya. Balik rumah aku takut gitu. Malam-malam tujuh aku tak tahu. Putih je. Abang bangun. Pengsan bangun. InsyaAllah ta'ala, bulan Ramadan, bulan nak membawa orang perempuan senang masuk syurga. Sebab tu orang perempuan patut-patut bulan Ramadan ni paling gembira mengalahkan laki-laki. Sebab Nabi kata orang perempuan semayang, orang perempuan berpuasa, orang perempuan menjaga faraj, orang perempuan taat kepada suami, masuklah syurga mana-mana pintu yang dia nak masuk. Allah bagi tawaran pada orang perempuan, Allah tak bagi pada kami orang laki-laki. Sebab 4 perkara ini tuan-tuan, memang orang perempuan lah yang paling susah mengerjakannya. Solat paling susah tak. Kami yang depan ni, ada yang semayang pakai t-shirt, ada yang semayang pakai baju Melayu, ada yang semayang pakai baju kemeja, pakai jubah, kebrekat. Kan ada pakai seluar dalam tu betul-betul pakai. Selama ni datang, selama dulu. Abang tak pakai seluar abang, tak layak. Anak biji, mereka rasa. Tapi orang perempuan nak semayang, subhanallah, stokin, anak tudung, telekung, kain telekung, baju dalam, seluar dalam, 7 helai dia pakai. Bila nak semayang, anak-anak akan kacau mak, jarang dia kacau bapak. Bila mak nak sujud, anak duduk di atas sejadah. Apa opak ada tengok cucu di atas sejadah? Elok nak rukuk, nak sujud, opak cucu duduk di sejadah. Tak opak tu buat isyarat. Cucu duduk tengok. Apa syuk-syuk. Anak dia jarang kacau bapak. Dulu dia kacau ada sekali. Bapak tu sepak merukuk bapak kali. Anak dia sendiri dah tuan-tuan, korban orang juga kacau. Semayang bagi orang perempuan paling susah, rambut selai pun tak boleh nampak. Kami orang laki-laki senang, tak pakai sumpuk pun sah. Janji masa sujud jangan ada benda yang menghalang. Sebab tu ramai yang datang semayang tak pakai sumpuk pun dia tak pakai. Rambut 7 juta tak cari. Allahu Akbar. Bila nak rukuk, Subhanallah. Udah macam kepok. Pakai rupiah baru nak semayang ni. Orang perempuan nak semayang dengan mengandung datang juga semayang. Subhanallah, 20 rakaat habis. Makcik Leha walaupun pregnant 8 bulan, 20 rakaat habis Makcik Leha semayang. Yang laki-laki 8 cari mut. Astagfirullah. Ya Allah, macam dah dia mengandung. Nak balik mana ni abang? Nak balik mana? Mayang abang? Ustaz, Rasulullah buat lapak dia dengan suara bass dia. Rasulullah buat lapak ni, kita buat 20 besar. Rasulullah memang buat lapak tarawih, tapi dia tak pernah halang sahabat dia buat lebih dari 8. Kalau lah dia halang, kalau lah 8 tu tak boleh, mesti dia halang. Kamu nak ikut 8 Rasulullah, bagus. Tapi kamu ikutlah berapa lama Nabi semayang tarawih. 8 rakaat itu bersamaan 2 jam. Yang 8 nak ikut, yang jam tak nak ikut. 9 suku dah habis. Sekejap ya bang, sunnah Rasulullah. Kalau takmu sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah bukan pada letak pada rakaatnya. Sunnah Rasulullah letak pada lamanya semayang. Lamanya semayang, kualiti. Tuhan tak tengok pada kuantiti, Allah tengok kepada kualiti. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Ustaz, saya buat 20, bagus. Berapa minit? Dalam setengah jam. Astagfirullahaladzim.
Kenapa tidak kena kita lepas amin rukuk? Boleh. Apa tu imam kami lepas amin? Apa itu? Dia baca ayat ini dia. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar, patutlah pun. Tuhan dia tak tengok jumlah. Yang Tuhan tengok ialah berkualiti atau tidak berkualiti. Tuan-tuan untung ada tuan imam untuk bila insya-Allah berkualiti. Baca sedap, panjang, satu muka, satu rakaat. Paling rendah satu rakaat setengah muka. Ini ya. Jangan bermuka-muka. Kesian pakcik nak kau. Dah lah kau kita sekali rakaat 4 muka. Lama-lama dia doa balik itu. Kena jaga lah masalah orang. Tuan-tuan, sampai bila kita nak sambut Ramadan, sampai bila tuan-tuan kita nak sambut puasa ni tak ada perubahan. Buatlah dengan perubahan berkualiti. Sebab syurga ini hanya menerima orang yang berkualiti. Allah tak terima, syurga tak terima orang yang tidak berkualiti. Solatlah dengan solat berkualiti. Akak-akak belajar solat rajin-rajin. Sebab Nabi kata solat adalah satu sebab yang membolehkan orang perempuan masuk syurga. Ini sembahyang tak selesai. Itu yang saya pergi mengajar di satu tempat istiawa. Dia kata, ustaz ni makcik nak tanya. Dia kata, ustaz baru ni kami panggil ustaz benar atau mengajar kami. Dia kata orang perempuan sembahyang tak pakai baju dalam, batal sembahyang. Saya tanya kenapa batal makcik? Pergerakan lebih 3 kali ni. Dia kata bila tak pakai baju dalam, bila rukuk Allahu Akbar bergerak, Sami Allah. Dia kata pergerakan 3 kali batal. Saya kata batal. Siapa tu pergerakan semula jadi. Ia batal semaya tapi kocok dia. Sami Allah. Dia pilih kocok dia. Itu orang batal. Orang tu yang makcik juga hati tak. Macam kami tua-tua bukan nak pakai baju dalam. Malah nak pakai lah. Lalu cari dah makcik lagi. Besok kalau dia main lagi mengajar, makcik tanya kat dia, Ustaz goyang pakai seluar dalam. Ustaz goyang tak apa ini. Ini tuan-tuan kadang-kadang 4 kali tak selesai ni. Apa ni? Yang kedua, orang perempuan masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab puasa. Sebab tu saya kata tadi, yang paling patut kena seronok Ramadan ni makcik-makcik. Ni yang paling seronok datang Ramadan. Peniaga pasal malam dengan bahasa Ramadan. Sepatutnya apa senyum? Yes. Bawa keluar pinggan mangkuk yang beli kat dalam ni. Basuh semua-semua pakai dulu. Yang mana yang buruk, yang selebih, buang dulu. Kenapa cantik-cantik pinggan ni, Mak? Karena sambut Ramadan. Mak nak buka puasa, nak guna semua pinggan. Kelorek, semua mak nak pakai. Ini pakai waktu lain. Ni puasa. Dah lah buka puasa, makan budu. Budu tu betul. Makan pula dalam pinggan budu. Lagi budu ke? Cubalah letak budu tu dalam pinggan aropan. Cantik lah. Yang betul ni mak, tu namanya budus. Wah, cantik kan teman. Abang-abang balik sekali lagi suruh isteri buat pulak pinggan mangkuk. Cerek ke apa kepala, gelap ke apa-apa, yang cantik-cantik tu hias. Nak sambut tetamu, nama dia Ramadan. Telekong-telekong makcik yang beli kat Vietnam, sewa bak di Vietnam, depok lah di sini. Tukar duit dari Bandar Melayu ke Dong. Oh, jutawan makcik leha, 24 juta dia bawa Dong. Nak beli apa? Nak beli telepon merah hati, telepon kuning hati, telepon sulam, telepon sutra, semua dia beli. Balik simpan. Mati, habis. Suami ni ada, abang cantik telepon ni untuk dia, kita jadi abang. Baik abang, balon tuntik. Nanti semayang tarawih, pakai telepon cantik-cantik. Cantiknya leha, Vietnam. Kamu pun cantik nak.
Ni dekat Medan ni. Kamu pun cantik. Iya. Semua kan cantik. Ini baju telepon pek lalat di sini. Contoh kita tengok perempuan sembahyang pek lalat di sini. Penuh hitam. Tanya dia makcik, kenapa pek lalat di sini? Bekas Elio. Kenapa Elio pula? Dia kata kita sembahyang, mana boleh lalat Elio patah. Jadi sebab itu bila sembahyang meleleh Elio. Allahuakbar. Makcik boleh telan Elio tak patah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Yang tak boleh kalau Elio dah meleleh keluar. Alhamdulillah. Yang tak boleh. Orang meleleh keluar naik balik tu Elio. Orang ditarik balik vacuum nama dia. Sebab ada orang yang bila datang Ramadan bulan berbudak. Cuba kita tengok bulan puasa, bulan budak. Duduk saja. Duduk di masjid buka tingkat pun ikut balik. Duduk di rumah tunggu flag pun jatuh bawah. Duduk bukan bohong. Dia faham bila puasa tak boleh telan Elio. Kadang-kadang dia kebam Elio. Tak nak telan kat kampung saya. Makcik buka puasa nanti dia ngambung. Kok bohong tu memang makan bohong. Ya Allah. Itu kalau dia buang juga tu setengah gelas, betul kan? Allahu Akbar. Clearkan betul-betul Ramadan ni cantik-cantik. Pasal apa? Nak sambut Ramadan. Quran untuk tadarus, Quran yang cantik. Rehal untuk tadarus, rehal yang cantik. Sejarah untuk tadarus, sejarah yang cantik. Sejarah untuk tarawih yang cantik-cantik belaka. Sebab apa? Sebab cantik itu digemari oleh Allah Ta'ala. Buatlah tuan-tuan. Sebab kita nak hari Ramadan. Yang ketiga dia menjaga faraj, jangan berzina. Dan yang keempat yang taat kepada suami. Yang ni paling susah. Dalam tiga benda ni tuan-tuan yang orang perempuan boleh buat, tiga benda ni senang. Puasa senang, sembahyang senang, tak berzina senang. Hak nombor empat paling susah, taat kepada suami. Oh, dia kata Ustaz, saya so far so good. Ya, tak. Okey, macam apa kan, macam walaupun apa ada maid kat rumah, kata dia tak pergi masak tau, takut macam air tangan maid tu tak pakai suami kan. Kakak tak suka, satu juri masak Ustaz. Macam baju dia kan, kakak ayah pun tu seminggu tau Ustaz. Dia pergi office dia seminggu 5 hari kan, memang ayah daripada semua ada stok ni pakai ayah. Masya Allah. Itu suami tak buat hal. Cuba dia jumpa mesej dalam handphone suami dia. Apa bila nak datang? Agak-agak nak air lagi tak sokin. Dia air suami dia. Ada kat hospital pre-stop dalam. Yang ni yang Allah Ta'ala dia nak jaga orang perempuan. Paling senang masuk syurga. Tuan-tuan, mudah-mudahan orang perempuan di belakang jadilah ketua bidadari dalam syurga. Perhiasan di dalam syurga. Yang kelima, bulan ada 12. Perhiasan kepada segala bulan nama dia Ramadan. Niat ni Ramadan yang nak datang ni, perhiasan kepada segala bulan. Bulan-bulan lain tak boleh challenge Ramadan. Bulan-bulan lain tak boleh lawan Ramadan. Datanglah bulan lain tuan-tuan, masih tunduk dengan Ramadan. Sebab itu bila sebut tentang Ramadan, istimewa yang sangat banyak tak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Istimewa yang pertama apa? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 22 hari bulan Jun ni, hari hujung minggu ni, sekolah saya nak sambut ulang tahun yang ke-8. Kalau tuan-tuan rajin, pilih buat rombongan Cik Kiok ke sekolah Ustaz Kadir. Sekolah saya 8 tahun. 8 tahun kami tak pernah dapat geran daripada kerajaan sebab saya tak minta. Saya tak pernah minta. Bagi ambil, tak bagi sudah. Sopa ceramah saya. Bagi ambil, tak bagi balik. Bagi tak cukup, tak ada tambah. Salah. Tuan-tuan,
Sekolah saya Skupang Mendalui. Sekolah saya dibangunkan dengan ceramah-ceramah saya. Ceramah-ceramah saya tadi orang bagi saya kualiti masuk tabung sekolah. Saya buat jualan buku masuk TV. Saya boleh masuk TV walaupun kecil. Bayaran masuk sekolah. Walaupun TV kecil saya besar muat tuan-tuan, tetap saya bayar. Akhirnya sekolah saya membangun. Apa sebab dia membangun dengan cepat? Kita ada 1000 pelajar. Bulan 3 yang lepas kita dipilih sebagai pondok progresif peringkat kebangsaan 2014. Sebab kami tak bawa elemen-elemen politik di dalam masjid, dalam kuliah. Saya ceramah tentang ceramah agama, Ramadan, saya tak ada ceramah politik. Sebab tu tuan-tuan main dengan ceramah saya, jangan takut dijamin halal. Bukan BNA bukan. Dia bukan Cadbury, ini Cadbury. Sebab dengan inilah tuan-tuan kita tarik kasih sayang orang. Kita tarik kasih sayang orang. Dalam ceramah agama saya tak sentuh politik. Sebab apa? Dalam masjid. Orang tanya pada saya, Ustaz, bukankah Islam itu ada politik? Mana boleh pisah Islam dengan politik? Islam tak boleh pisah, Ustaz. Betul.